Keluar dia kau berenang je muka kau bau tu. Hai, selamat datang ke Popcast. Bukan Popcast semata-mata. Okey, hari ni kita ada Amanda, kita ada Su dan juga Jimmy. Dengan akulah Izwan. Jimmy. Okey, Jimmy, lagi tak sekali. Okay. Isa. Aku rasa dihantui. Untuk hari ni kita nak cerita pasal pengalaman-pengalaman mistik korang yang pernah korang lalui. Okay. So, korang pernah tak lalui benda-benda macam ni? Muzik datang. Okay. Okey, dulu aku kecil-kecil lah waktu tu. Kampung aku ni sangat popular lah sebab ada kawasan pantai. So, dekat pantai tu selalu banyak pesta. Banyak gila pesta. Pesta dulu-dulu dia bukan macam pesta sekarang. Okey, nak dijadikan cerita, aku tak tahu pun rupanya dekat pantai aku tu ada buat something yang mistik. Okey, apa yang berlaku ialah dalam satu talam, okey macam tai chi pula dah. Salah makanan tu ke? Dalam talam yang kau biasa hidang makanan tu, Okey. yang ada nasi ambeng tu. Ya. Okey, dalam satu talam tu kat si berdebar tak? Baru cerita talam. Dia Aku datang tak ada- bagi salam. Okey, dalam satu talam tu dia letak bahan-bahan pemujaan. Okey, apa dia? Apa dia? Okey, antara bahan-bahannya macam memasak. Antara bahan-bahannya ialah kepala binatang. Kepala binatang Oh apa? my god. Ayam. Kepala binatang. Binatang tu merujuk pada sesuatu yang besar iaitu kepala Kerbau. kerbau. Wait, so Yang bertanduk tu. You know the- kerbau not? yes. Okay. So means the animal dead like very long time ago ke yang I'm baru-baru? not sure that bila kan. Sebab I tak sempat interview. I nampak kepala je. Okay. Tak sempat interview. Badan dia pun I tak tahu kat mana. Tapi ada kepala kat situ. Okay. And ada a few barang-barang mistik lah kat dalam talam tu. Waktu tu ialah malam tu sunyi. Tapi budak-budak kan, dia kan suka meronda naik basikal, pergi pantai kan. So bila aku ternampak ada sekumpulan tu, basically yang talam tu diorang letak kat tepi yang pantai pesisir air tu. Lepas tu diorang macam alunkan pergi masuk ke pantai. Macam Moana. Sikit lah Cerita waktu tu. Moana. Dia cari Mauli. Apa nama watak tu? Maui. Maui. Maui tu yang menyanyi tu. Molly. Bukanlah. Okay. Tak tengok Kau seorang ke time tu? Tak, dan kawan-kawan berbasikal. Tapi kita orang tak pergi dekat lah sebab nampak macam pelik. Kira semua budak lah. Budak, budak okay. nampak. Dan aku balik, aku pelik lah. Aku cakap, kenapa? Mak, kenapa diorang nak bagi makan? Then, aku tak dapat jawapan waktu tu. Mak kau Biasalah kan. abaikan lah. Mak kau aku kena abaikan lah. palau. Aku rasa dipulaukan ketika itu. Okay. Dah besar-besar baru aku tahu yang itu ada pemujaan rupanya dekat situ. Itu cara dia bagi makan kat hantu tu. Bagi makan. Lepas tu aku dengar cerita lah. Aku tak tahu betul ke tak, Wallahualam. Aku dengar cerita pantai tu pernah ambil nyawa. So disebabkan pantai tu telah ambil beberapa nyawa, diorang kena buat penyembahan dekat pantai supaya tak ada pantai lagi nyawa yang terkorban. So basically itulah yang berlaku kat kampung aku. So ada sekali itu, tak lama kemudian aku pergi bermandi-manda di pantai itu. Wah, kau Of jumpa course lah, lah kat pantai kan, So, mandi-manda kan. Benda kebau cucuk untuk kau. Tak, aku Keluar dia kau berenang je muka kau bau tu. Hey, seram. Okay, so nak dijadikan cerita, tak berapa lama lepas tu aku pergi mandi dengan kawan kat pantai. Balik tu habis kena ceramah dengan mak aku selama sebulan lebih macam tu. Oh lama. Lama. Habis dia. Macam Bukan seolah-olah kena pukul. seolah-olah tidak dimaafkan. Kena pukul kan? Yes, kena tibai. So sebabkan tu aku tak berenang kat mana-mana. Tapi kau kena apa-apa tak lepas kau berenang? Tak ada. Alhamdulillah, kebal selamat lah. Nampak? Bukan kaleng-kaleng So basically itulah cerita dia. Seram kan? Sikit lah. Kau ajar. Dia kalau rate 1 hingga 10 berapa? 1. 2.5. I don't know, I'm confused now. I feel like ini like comedy show lah, bukan seram. Actually I cerita seram tapi diorang buat lawak kan? Okay, Cerita I seram tak? No. Okay, next story. You ada cerita seram ke? Okay, Amanda. So got PJ class. So kita ni malas. So kita tak nak buat PJ ke apa. So we sat at the like a pondok lah kat sekolah. Then Tepi padang. Yes. Wait, Okay. time But PJ at that kita nak- time, because my school there's like this like 4 segi like big dataran. Okay. So normally kalau kita kena go tandas ke apa, kita ni want to ponteng kan. So we will walk Jauh-jauh like jauh-jauh kan, betul. to the toilet. So there was this one Malay lady like Malay girl.
dia jalan, then she went to the center. So kita pun tengok lah, like kita ni bodoh kan. So we just tengok her like, why lah she walk? You seorang ke time tu? No, with my friends. So dua-dua bodoh. Ya. Aku nak dengar cerita seram. Aku baru nak menjiwai watak-watak seram ni. Woi, rambut aku tepat tak? Dah salah bodoh. Tak, sebab dia cakap, kita ni bodoh kan? I tanya kawan dia bodoh sekali ke tak? Yelah. Okay. Hello. Okay. I'm trying to tell a scary story here. Woi, mana part mistik ke? Okay, sabar. I'm getting to it. Tiba-tiba, the girl pengsan. Which girl? Malay girl? The Malay girl yang walking. Oh my god. She Dekat mana? pengsan. Kat toilet tu kan? No, at the dataran. Okay. So, right at the center, she pengsan. So, kita pun like, why lah she pengsan kan? Then, suddenly, she stand up. Then she Hujan. start jerit. Oh. Yeah, she start jerit. She Then- start. She start jerit. Dia cakap apa? She never say anything. She just start screaming like crazy tau. How? I cannot do it. Try. I'm not possessed. Okay. Okay. Lepas tu, me and my friend, we were like, what the hell lah? So what we do now? I'm like, what you want to do? What can you do kan? So then, got two Malay teacher, dia datang. Lepas tu dia angkat dia ke surau. And then, from then onwards, that day itself, kita kena balik awal from school. Semua. Everybody. 6:40 we finish school, tapi dia let us go around 6:20. Dia cakap balik Then what we heard is sebab opposite my school dia ada satu like klinik warisan tradisi ke apalah. Tempat tradisional kot. They use like Bomah-bomah punya ni. Yeah, that's what we heard. Then those like hantu sudah masuk sekolah ke apa. So from then on, that block that is nearest to the clinic kita tak guna lagi. But the funny thing is, not only that girl yang kena possessed, because after that there were a lot of cases. Yeah, there was also cases where perempuan tu dia kat kelas, then suddenly dia jerit, then dia like hit the window, then window tu pecah ke apa. Tapi Tu betul memang kan kena benda tu? rasuk lah tu. Yeah, dia kena rasuk. It's very scary lah. So it was to the point where cikgu cakap, you jangan datang sekolah lah, you balik rumah je. You don't Tapi come memang for 2 weeks. sekolah memang banyak lah cerita macam tu. Tapi sekolah memang macam tu. Especially asrama kalau asrama. Yeah, so they say don't come to school, you just stay kat rumah. Then what I heard is that girl Mati? She didn't mati lah, but she had to like transfer. Dia kena Cover transfer school. sekolah. Because they say the ghost sudah ikut dia. So, she ghost tu do pergi sekolah lain dengan dia lah. I don't know lah. Then she have to do the cleansing and all. Then lepas tu dia tak balik. So that's what I heard. I selalu kena kacau. So, ni cerita ni pertama kali aku nampak benda tu lah. So, masa tu aku nak pergi Penang dengan adik aku, kawan aku dengan husband dia. Kita orang nak naik train lah, KTM dekat KL Central tu. Lepas tu nak dijadikan cerita, long story short, kita orang tertinggal train tu. Lepas tu kita orang pergilah TBS tu naik Grab. So, lambat gila sampai Penang tengah malam lah. Pukul 1 macam tu. So, aku bilik dengan adik aku, dia dengan lelaki dia. So macam tu nak tidur. Aku pun bijak, tak mandi ke, tak apa, suruh tidur lah, ngantuk gila kan. So aku baring. Kata dia ke dinding. Aku baring dekat dinding tu. Dekat dinding, adik aku belah sini lah. Aku ni selalu kena tindih sampai aku dah terbiasa. So aku rasa tu aku biar je. Aku agak macam massage. Aku macam, lantak kau nak tindih. Aku macam, okay dia datang. Macam tu. Lantak kau lah, nanti kau tinggalkan je lah aku, macam tu lah ibaratnya. So aku kena tindih. Tapi kali ni aku tak tahu lah besar mana benda tu. Dia tindih aku macam macam tu. Macam mana? Maksudnya kau rasa sesak nafas? Memang aku So macam dia macam tu. Dia Adik aku macam cakap kan? dia macam kau kenapa macam tu kan. Tapi aku tak dengar. Dia cakap dia tolak aku macam tu. Tapi dia terkejut sebab tilam tu macam macam tu. Dia dapat rasa lah kan bila kita gerak kat tilam ni kan. Lepas tu dia macam untuk tolak ngah kau kenapa tu macam dia cakap aku tak sedar kan. Lepas tu aku macam diam. Lepas tu dia ingat aku macam ngigau. So dia buat bodoh lah. Lepas tu aku macam okey tak apalah, lantak kau lah tidur. Lepas tu dia dia pijak aku punya ni kan, kaki dia pijak. Kira macam kau mesti dapat rasa kan tangan kalau orang pegang kau sini kan kau rasa kan. So aku rasalah dia pijak. Dia macam dari bawah dia pergi atas. Lepas tu dia hinggap je kat sini, macam ni.
So lama-lama aku tak boleh bernafas lah kan. Bila aku tak boleh bernafas tu aku rasa macam aku dah tolong. Dia macam tu tau. Bila kita kena tindih, kita dah kita rasa macam kita minta tolong kan. Tapi orang sebenarnya tak dengar. I tak. Because I cannot breathe. So I macam Dia but tak nafas. I rasa I buat macam tu. But people around you sebenarnya dia tak dengar apa-apa pun. Kita je rasa kita macam tolong. Tak nampak. Tentu aku nak bangun lah. Aku macam aku dah takut, aku nak bagi tahu adik aku. Bila aku nak bangun, dia datang lagi sekali macam first. So lagi sekali macam tu. Lepas tu tentu aku dah takut lah. Aku dah takut. Aku dah kuna-kuna, aku rasa aku meronta lah tu. Lepas tu tiba-tiba aku diam je. Dia belah. Okay, lepas tu aku nak tidur lah ni. Dalam 10 minit macam tu aku macam tu masa nak tidur tiba-tiba. Okay, aku tidur macam ni kan. Tiba-tiba macam macam tu. Lepas tu dia tarik, lepas tu aku macam Adik kau kat tepi? Adik aku belah kanan aku. Okay. Dia tarik, lepas tu aku macam aku tak buka mata lah sebab aku takut kan. Tapi macam padahal time tu adik aku buka je lampu. Lepas tu aku macam 2-3 kali tau macam tu. Lepas tu aku macam gerak, aku buka mata. Kat mata? Buka mata tu, petu kan. Lepas tu tak? Dia macam dalam 3-4 kali lah dia tarik macam tu. Lepas tu aku macam tak adalah buka macam ni, aku macam ni. Okay kan, aku baring macam ni. Dia dekat pinggang aku, like literally kat pinggang aku, dia tengah duduk. Dia macam, give me your hand. Dia macam ni kan. Dia macam, what the fuck? Macam tu. Kau tahu tak? Rambut dia panjang. Aku boleh conclude rambut hantu dia apa? panjang. Your face just now scary tau. Paul. Jangan buat macam tu lah. Puluh. Bukan. Bukan polong. Kan. Tadi kan dia cakap dia asyik kan. Kan? Berdebar. Lepas tu kan, lepas tu dia macam tu kan. So, aku rasa hantu tu peminat Haiza. Dah Di ada jatuh berdepan. Imamkan amboi. bodoh lah. Tapi itu first time aku nampak aku takut biau. Lepas tu aku takut gila, sumpah takut nak mampus. Aku ingat lah muka dia hodoh gila. Budak? Tak. Orang perempuan biasa. Rambut dia panjang gila, lepas tu gigi dia macam buruk gila, lepas tu dia macam Mata merah. macam tu. You jangan Dia lah buat tak muka ada tu. sound something Tak ada, apa-apa. tapi dia gelak sebab dia tahu aku tengah tak boleh gerak. Faham tak? So dia gelakkan lah aku macam tu lah. Lepas tu aku tutup mata. Masa aku tutup mata aku termimpi. Aku mimpi dia serang aku daripada bawah pintu. Dia macam tiba-tiba terjun kat aku. Dan tu aku macam macam tu. Adik aku macam, kau faham? Campak phone dia semua kan. Macam kau faham? Lepas tu aku macam, aku diam. Aku macam ni. Lepas tu aku tengok pintu tu. Aku nak make sure pintu tu tak ada lubang kat bawah. Bodoh kan aku? Habis tu aku nak cakap apa masalahnya? Okay, lepas tu aku macam tengok kan. Lepas tu adik aku cakap, kau kenapa? Sebab aku tak cakap dengan dia. Aku cakap, kenapa? Cakap, tak ada apa lah. Tapi macam esok tu dia cakap lah, dia macam dapat agak lah. Tapi aku tak nak bagi tahu sebab kan tu dah malam tu. Lepas tu aku just nak, aku baring je lah, aku nak tidur balik. Lepas tu adik aku macam nak bangun pergi toilet ke apa kan. Lepas tu dia datang balik. Aku cakap, aku jangan tidur jauh, kau tidur dekat sikit sebab aku takut. Macam aku tak ada rasa macam benda tu terjadi kat aku. Tapi aku terkena tempias dia sekali tau. Okey lah, aku namakan dia Ina pada lelaki tau. Ina je lah senang Okay. Dia duduk kat rumah tu dah nak kat 2 tahun. Dulu ada housemate, dia duduk menyewa. Seorang demi seorang keluar. Sampai dah kisah tahap dia seorang. Sekarang ni dia seorang lah. Baik-baik dia kena harga bayar pada murah terus jadi mahal. Sampai dia kena bayar harga untuk sewa satu rumah, bukan harga sewa bilik. Duduk seorang demi seorang. Lepas tu sepanjang masa tu dia kata pernah lah dengar bunyi pelik-pelik. Even aku pergi rumah dia pun, rumah dia ada rumah apartmen 3 bilik. Aku tidur bilik lagi satu dengan bilik dia. Aku dengar je bunyi macam nyet, bunyi orang tarik kerusi ke, macam gini ke. Nyet. Lepas tu Macam bunyi macam. Lepas tu yang orang kata cakap bunyi guli tu benda biasa. Sebab aku pun dah tahu fakta. Orang cakap secara saintifik dia ada cakap piping dekat dalam dinding tu kan. Aku pun buat bodoh je lah. Tak fikir apa-apa. Tapi selepas bila aku tahu cerita ni, aku terus tidur sebilik dengan dia. Aku biarkan bilik lain tu terus fikir buruk. Sebab rumah dia sepanjang 2 tahun dia duduk tu, dia pernah mimpi. Dia kata ada benda keluar pada almari rumah dia. Lepas tu pergi dekat dia. Macam Conjuring. Tiba-tiba dia keluar daripada bawah katil. Dia kata kalau aku nak cakap benda-benda situ lebih kurang. Dia kata. So dia kata dia dapat tengok muka dia, rambut panjang, bibir hitam. Asap rokok. Tak tahu ke apa terpecik juga. Lepas tu okeylah, nak pendekkan, nak kata long story short tu semua. Long story short story.
sorry. Kita dipendekkan cerita lah kan. Kita dipendekkan cerita lah. Kita ada buat gathering. So, ada seorang tu dia macam boleh, ada deria yang boleh, orang cakap setengah orang dia boleh dengar, setengah orang boleh nampak. Macam dia boleh nampak tapi tak boleh cakap, boleh nampak tak boleh cakap. Ada orang cakap tapi macam dia dua-dua dia boleh. Ada orang cakap boleh nampak tapi tak boleh communicate. Oh, ni boleh communicate. Yang dia boleh nampak dan boleh communicate. Takut. Oh my god. Okay, dia makeup artist. Ina tu. Sebab tu bagi Ina tu jangan tanya kenapa. Kau jagalah, kau diam, aku simbang kau dengan air ni kau. Lepas tu dia datang masa dia tengah duduk borak-borak tu kan. Dia kata mak dia nak tumpang solat. Mak kepada salah seorang pada member kita orang ni, dia orang nak pergi solat dekat bilik yang ketiga. Oh, bukan Mak Ina tu. Bukan Mak Ina tu. Mak Ina pun ada kes juga tu tadi. Okey. Bilik ketiga. Sebab rumah dia ada satu portrait sebelum ni, portrait gambar perempuan, tak ada kepala tau. Macam mana entah dia buat apa semua. Sebelum ada orang pernah mention masa dia duduk rumah tu, dia kata I rasa something wrong dengan portrait ni. Better you take down. Diorang beli ke memang dah ada? Tak, memang kat rumah tu tuan rumah dia sediakan semua. Okey. Dia turunkan, dia pergi, dia tungkukkan benda tu, dia pergi solat lah, dia biarkan kat bilik nombor 3 tu. Lepas tu orang pergi solat kat bilik tu, dia kata dia ada rasa something wrong, mak dia kata. Dan orang yang mak itu adalah mak kepada orang yang ada sense tu, yang boleh communicate tu. Sekali datang. Sekejap lagi dia kata tengah duduk-duduk, tengah berbual. Dia orang pula pergi berbual kat dalam rumah tu juga. Dia kata macam sebenarnya kan, I rasa baik, you dah lama ke duduk rumah ni? Dia tanya. Dia kata, dah lama dah, kenapa? I rasa you baik, you keluar pada rumah ni kalau boleh as soon as possible. Sebab rumah you ni memang ada something. Dia kata, okey lah, I think, lepas tu dia cerita lah yang dia tu sebenarnya memang ada deria tu. Dia cerita, benda tu sekarang ada dekat dalam almari bilik ketiga. Dan benda tu mak ada, dia tengah semayang kat situ? kat tengah semayang. Lepas tu, dia kata masa semayang dia kena usik. Kerusi masa semayang, kau bayangkan, rumah bilik tu tengah sunyi, tutup pintu, dia menyip kerusi dengan tolak. Lepas tu dia pergi solat. Dah cerita semua tu. Dia kata malam tu benda tu pergi cari dia. Dia kata kenapa kau kacau kita orang kat situ. Dia kata seorang, satu rambut panjang yang cerita tadi. Dia kata benda tu masa dia ceritakan spesifik pasal orang tu, exactly macam mana dia dalam mimpi dia nampak tu. Lagi satu lelaki gemuk pada botak. Okey. Dia kata apa yang kau buat kat sana? Dia kata datang cuma bagi tahu apa, duduk-duduk saja. Kau janganlah kacau dia kan. Dia kata kan tak kacau apa-apa pun, cuma datang kita orang nak gathering apa semua, makan-makan. Lepas tu dia kata kau janganlah kacau kawan aku tu apa semua kan. Lepas tu benda tu cuma gelap dan belah. Cakap baik-baik benda tu? Dia cakap baik-baik benda tu. So dia kata benda tu, perempuan tu dia jenis ke tahap macam kalau ada orang meninggal, dia boleh nampak roh orang tu datang jumpa dia. Perempuan ke? Perempuan. Oh, perempuan. Dia datang. So bila dia kata macam tu, keesokan harinya ke beberapa hari kemudian, mak dia dengan kawan dia tu pergi termuntah-muntah tau. So ada 2 hantu kat situ? Sebenarnya 3. Oh my god. Tapi lagi satu tak munculkan diri, aku tak tahu dia pergi mana. Dia kata, okey, lepas tu dia pergilah. Lepas tu pergi berubat. Lepas tu dia recommendkan kawan aku si Ina ni untuk pergi berubat dengan orang tu. Masa dia pergilah cerita berubat dari jauh. Dia kata macam bagi alamat apa semua. Orang tu berkata banyak dalam rumah tu sebenarnya. Tapi hak milik kepada tuan rumah tu adalah 3. Kenapa? Tujuan dia beli rumah tu. Dia beli rumah tu, dia cari penyewa untuk jadi sacrifice untuk diorang 3 tu. Sacrifice maksudnya? Dia makan darah. Sebab tu dia kata sepanjang dia duduk tu badan dia rasa penat, dia tidur. Aku pun kat sana rumah dia aku tidur macam binatang. Aku tidur nyenyak lama apa aku tak tahulah berapa darah. Darah kau berkurang ni? Tak tahu lah, aku derma darah. Okey. Dia pergi duduk, dia kena jadi sacrifice tu 3 benda sebab tuan rumah tu dia pergi Australia. Sekejap, sekarang ni kenapa tuan rumah tu bela 3 benda tu? Orang kata tujuan dia sebenarnya macam dia nak jaga rumah tu. Jaga rumah dan kalau boleh dia tak nak siapa penyewa kat rumah tu, dia tak nak bagi dia keluar. Sebab tu member aku tu daripada kewangan dia nak katakan stabil sangat pun boleh lah, tapi takkan nak bayar $1,000 sekarang dia boleh sanggup bayar $1,000 lebih untuk bayar. Kira benda tu buat dia tak nak keluar dia. Buatkan dia tak nak keluar dari rumah tu. Sebab tu kalau duduk dia penat-penat. Masa dia berubat tu, dia kata dia check dia scan rupanya kan. Yang sepanjang dia tidur apa semua tu kan, ada 3 benda melekat kat badan dia. Patut badan dia penat. Badan dia penat. Dia kata yang belakang tu jelangkung, yang kat bawah ni pedak kecil.
yang ni toyol. Dia kata benda tu yang paling susah nak keluar belakang. Dia kata masa nak keluar tu orang tu sampai pingsan. Hujan, ribut. Memang macam dalam filem, memang benda tu jadi. Betul-betul. Orang tu kata kemungkinan benda tu dah bersetubuh dengan kawan aku ni. Sebab tu dia sayang duduk kat belakang. Dia dah bersama lah. Dia dah mengandung lah. Aku tak tahu. Masa dia duduk rumah tu pun, sepanjang dia duduk pun sebelum kes ni benda ni terjadi pun, mak dia dari Penang pernah datang tidur rumah dia seminggu. Dia kata masa tengah solat dekat bilik tu juga, bilik tu dia gunakan untuk solat tau. Rupanya bilik tu lah. Bilik tidur dia bukan yang tu. Bukan bilik tidur dia. Bilik tidur lagi yang ketiga. Okey. Bilik tu digunakan untuk bilik solat. Rupanya bilik solat tu lah HQ. Benda tu kat dalam almari. HQ. Kat dalam almari, benda dalam almari kat bilik tu. Seminggu mak dia duduk, dia pergi kerja. Dia kata masa tengah solat, kerusi tolak juga. Lagi satu kalau mak dia tengah kat dapur, tengah masak, benda tu jadi disguise, jadi kakak dia. Pergi ruang tamu. Tapi dia pergi masuk bilik, rupanya kakak dia tengah tidur. Tapi dia diam. Tiba-tiba mak dia cakap lah selalu macam keluarlah pindah-pindah dari rumah ni, carilah elok-elok sikit, tak nak bagi tahu. Mak dia macam bagi hint. Bagi hint sebab dia duduk seorang, tak nak dia takut sampai dia jadi stres nak marah kat mak dia. Bila dia dah cerita benda ni, dah tahu daripada seorang hamba Allah ni cerita kat dia, baru mak dia buka cerita pasal benda tu yang mak dia pun sebenarnya pernah kena kat rumah tu. Sekarang ni alhamdulillah dia baru je pindah daripada rumah tu. Tapi benda tu kat situ juga. Tak, wallahu alam. Kita orang tak tahu. Rumah tu dia dah cari penyewa ganti ke apa? Tak tahu. Tapi tuan rumah dia akan buat cara macam-macam cara. Kalau you nak duit deposit you akan bayar lagi 4 bulan. Kalau you nak jumpa I, you kena pergi sini apa semua. Tapi no matter what, aku cakap aku tak kisah duit aku burn apa, aku belah pada rumah tu. Hopefully back to normal lah hidup dia. Tak adalah macam dia sakit-sakit apa sebab kena sepanjang ni juga takut benda tu masih macam melekat. Sebab masa lepas dia berubat tu a few weeks juga dia masih lagi duduk kat rumah tu. Dia tengah nak cari rumah baru. So tak tahulah benda tu. Dia kata masa dia kena tu sebelum ni dia ada sakit pening-pening. Dia ada macam petanda nak kena dapat stroke, sakit jantung. Bila check kat doktor dia kata jantung you okey. Apa semua. Tapi I rasa you penat, you tidur. Lepas tu dia tidur lagi lah. Tidur pula macam tu, benda tu pula pergi kacau lagi dan lagi. So kalau korang baru-baru pindah rumah ke, duduk rumah sorang-sorang ke, rajin-rajin lah buat baca apa-apa yang patut ke. Okey, bagi korang percaya ke sebenarnya benda ni wujud? Percayalah. Aku percaya. Tapi jangan terlalu taksub lah. I just think you kena respect je lah. You know, even if you cakap you tak percaya pun, you just jangan cakap besar. You just diam-diam je lah. Biar je. Sebab macam benda tu ada. Dia dunia lain. Betul. Tapi dia ada. So macam orang yang Izzuan cakap ada sixth sense ni macam kelebihan lah dia boleh nampak. Aku setuju dengan pendapat korang 100%. Tapi macam kalau kita percaya pun janganlah taksub ataupun jangan sampai buat kita terlampau paranoid, semua benda jadi takut kan. Dan jangan jadikan dia sebagai sahabat kita. Gitu. Dalam aku cerita pun ni, aku dengar daripada cerita kau, aku bercerita balik, bila teringat balik benda-benda bunyi pun aku jadi meremang. So aku rasa kita stop kat sini lah. Untuk korang, terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe Lobak Merah. Dan jangan lupa kita orang pun ada Spotify Lobak Merah, okey? Bye. Long story short kan. Tengok.